Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada lesson kedua di dalam siri ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membuat basic editing di dalam Blender. Pada lesson yang lepas, kita dah belajar bagaimana untuk gerakkan objek. Kita juga dah belajar macam mana untuk rotatekan objek. Dan kita dah belajar macam mana untuk membesarkan dan mengecilkan objek. Okey, hari ini kita akan tengok macam mana untuk kita buat editing yang lebih detail. Tapi sebelum tu, saya nak ajar macam mana cara untuk kita menambah objek primitif. Okey, dalam 3D, untuk membuat sebarang objek 3D, kita mestilah bermula dengan objek-objek yang primitif. Objek primitif ni maknanya objek-objek yang ringkas seperti cube, sfera, cone dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, saya akan delete dulu objek yang ada sekarang. Untuk delete, senang saja. Tekan X pada keyboard. Make sure kita select dulu objek itu. Select. Kemudian tekan X pada keyboard dan klik pada delete. Okay, jadi untuk menambah objek primitif yang baru, kita pergi kepada Add, Mesh. Dan di sini ada beberapa pilihan yang boleh kita buat untuk membuat objek yang baru. Saya ambil contoh. Katalah saya nak satu sfera, saya pilih UV sphere. Okay, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau saya nak menambah cone, pergi pada Add, Mesh, Cone. Okey, dari objek-objek primitif inilah yang kita akan gunakan untuk membuat objek yang lebih advance. Ini kita akan tengok pada lesson-lesson yang akan datang. Okey, buat masa sekarang ni, saya delete dulu objek-objek yang ada. Saya tambah satu cube. Dan kita akan buat editing yang lebih advance pada cube ini. Dalam Blender, setiap kali kalau kita nak buat editing objek yang lebih detail, kita kena masuk kepada edit mode. Sekarang ni saya berada di dalam object mode. Macam mana kita nak tahu kita berada dalam object mode? Kita boleh tengok dekat atas ni. Ditulis, sekarang ni kita berada di dalam object mode. Kalau nak masuk dalam edit mode, kita perlu tekan button tab pada keyboard. Dan sekarang kita berada dalam edit mode. Kita boleh tengok dekat atas ni, dia tulis edit mode. Dan kalau kita perasan, dia punya toolbar ni dah lebih banyak. Dan kita punya cube tadi tu, kita boleh nampak dia punya rangka-rangka luaran dia dengan lebih jelas. So, cara untuk keluar dan masuk dalam edit mode adalah dengan menggunakan key tab. Kalau saya tekan tab, saya masuk object mode. Kalau saya tekan lagi sekali, dia akan masuk dalam edit mode. Okay, jadi inilah dua mode yang biasa kita guna sepanjang kita buat editing 3D. Okay, itu tentang object mode dan juga edit mode. Okay, dalam edit mode ada tiga lagi editing yang boleh kita buat dengan apa-apa saja objek yang kita buat dalam 3D. Sebagai contoh, sekarang ni saya ada satu cube. Okay, pada cube ni, kalau kita tengok, ada dia punya satu titik bucu, yang ini kita panggil dia sebagai vertex. Kita juga ada dia punya sisi, edges, garisan yang menyambungkan dua vertex. Dalam 3D kita panggil dia sebagai edges. Dan kita juga ada permukaan, face ataupun surface. Okey, jadi untuk kita buat editing dalam 3D, ketiga-tiga vertex, edge dan face ni boleh kita usik. Okey, sebagai contoh untuk saya pilih satu titik dekat sini, saya perlu tekan this one. Select mode, vertex ataupun shortcut dia nombor 1 pada keyboard. Kalau saya pilih nombor 1 pada keyboard dan saya klik, saya boleh buat selection pada mana-mana titik. Kalau saya tekan key nombor 2, sekarang saya boleh pilih dia punya sisi, dia punya edges. Saya dah tak boleh lagi pilih dia punya titik. Sebab sekarang saya dalam mode edges. Kalau saya tekan nombor 3 pada keyboard,
sekarang saya boleh pilih dia punya face ataupun surface, dia punya permukaan. Jadi ini membantulah kalau kita nak usik bahagian-bahagian tertentu pada kita punya objek. Sebagai contoh, katalah saya nak pilih sisi yang ini, so saya tekan nombor 2 untuk select edges and saya klik sisi tu. Jadi apa yang boleh kita buat dengan sisi ni? Kita boleh buat operation-operation yang dah kita belajar pada lesson yang lepas. Contohnya untuk movekan dia, kalau saya tekan G, X, sisi itu akan bergerak ke arah X. Kalau saya pilih satu vertex ataupun satu titik, saya tekan 1, saya pilih titik itu, kemudian saya cuba movekan dia ke atas ikut paksi Z. Kalau saya pilih satu surface, contohnya saya nak surface yang ini, kalau saya nak pilih surface yang ini, saya tekan nombor 3 and saya klik pada surface itu, and surface ini kita boleh buat operation yang dah kita belajar pada lesson yang lepas, move, rotate dan juga scale. Contohnya sekarang kalau saya scalekan dia, kemudian saya movekan dia ikut X, kemudian saya rotatekan dia ikut Y ataupun ikut X. Jadi kita boleh nampak dekat sini, setiap bahagian pada kita punya objek, tak kira lah sama ada dia punya vertex atau dia punya edges ataupun dia punya face, kita boleh buat editing dengan menggunakan pergerakan-pergerakan yang dah kita belajar pada lesson yang lepas. Okay, tapi kita kena ingat, semua pergerakan-pergerakan ataupun editing ni kita hanya boleh buat di dalam edit mode sahaja. Okay, saya undo balik, saya kembalikan dia kepada bentuk asal. Sekarang ni saya berada dalam edit mode. Katalah saya keluar edit mode, saya masuk object mode, saya tak boleh nak buat selection. Saya tekan 1, saya tekan 2, saya tekan 3, saya tak boleh nak pilih bahagian-bahagian pada objek tadi. Jadi kalau kita nak buat selection pada bahagian-bahagian tertentu pada kita punya objek, kita mestilah masuk pada edit mode. Satu lagi editing yang boleh kita buat pada kita punya objek adalah extrude. Extrude ni dalam bahasa Melayu dia, bunyi dia mengeluarkan ataupun tersembul. Itulah dia punya makna dia kalau saya tengok dekat kamus. Okey, apa yang extrude ni buat? Okay, sebagai contoh, kalau saya pilih surface yang di atas ni, untuk operation extrude ni, kita tekan E pada kita punya keyboard. Bila kita tekan E, kita boleh tarik kita punya ataupun gerakkan kita punya mouse tanpa perlu kita klik ke atas. So dia akan mengeluarkan surface itu ke atas. Kalau saya pilih surface yang ini pula, bila saya tekan extrude, dia akan keluar ke sana. Extrude kita boleh apply bukan saja pada dia punya face, tapi kita juga boleh apply pada dia punya edges. Sebagai contoh, kalau saya nak pilih edges yang ini, saya tekan 2 untuk select edges dan saya klik pada edges tersebut. Bila saya tekan E kepada Y, so dia akan extrude alongside Y punya paksi. Sama juga kalau saya pilih edges yang ini pula, kalau saya extrude kepada Z, dia akan extrude sama ada ke atas ataupun ke bawah. So extrude ni dia mengeluarkan bahagian yang kita pilih. Boleh tak extrude dibuat pada vertex? Boleh. Kalau saya tekan 1 untuk pilih vertex yang itu, dan saya tekan extrude kepada Z, titik itu akan naik ke atas. Dan daripada titik ni pun, kalau saya pilih edges yang ini, bila saya tekan extrude kepada X, dia akan keluar ke tepi. Jadi ini adalah extrude. Extrude ni kita mengeluarkan bahagian yang kita pilih. Okey, extrude juga boleh keluar ikut dia punya angle. Sebagai contoh, kalau saya klik surface ini, bila saya extrude ke atas, extrude kepada Z, tapi saya rotatekan dia punya permukaan tu ke arah X, saya rotatekan sikit macam tu,
So sekarang saya dah ada satu surface yang berada pada satu angle. Dan kalau saya tekan extrude lagi, dia punya extrude akan keluar ikut arah di mana surface itu menghadap. Dia akan ikut angle surface itu. Tekan E, dia akan keluar. Kalau saya tekan E, Z, dia akan tegak naik ke atas. Tapi kalau saya tekan E biasa, dia akan keluar ikut dia punya angle. Sambung juga dengan surface yang sebelah sini. Kalau saya tekan extrude, dia akan automatically keluar mengikut angle yang sedang dia tengok. E. Tapi kalau saya tekan E, Z dua kali, dia akan naik tegak ke atas. So sekarang nampak tak daripada cube yang simple, kita dah buat operation extrude ni dah jadi satu objek yang lain. Itu yang dimasukkan dengan primitif. Kita pilih objek primitif, kemudian daripada objek primitif tu kita buat something. Editing seterusnya yang akan saya tunjuk adalah inset. Inset ni dia punya shortcut adalah I. Apa yang inset ni boleh buat? Sebagai contoh, kalau saya pilih surface yang di atas ni, kalau saya tekan I untuk insert, kemudian saya gerakkan saya punya mouse tanpa perlu saya klik, dia akan menghasilkan satu polygon yang mengikut dia punya bingkai. Dia akan ikut bentuk bingkai dia. So itu kita panggil dia sebagai inset. Nampak simple, tapi daripada sini macam-macam benda yang boleh kita buat. Sebagai contoh, saya dah insert sekali, kemudian masih lagi saya select bahagian surface ini, saya tekan extrude, kemudian insert lagi sekali, kemudian saya extrude, kemudian saya insert lagi sekali. Contoh kedua, kalau saya pilih surface yang ini pula, yang ini pun kita boleh buat insert. Tekan I, gerakkan mouse, and kita dapatlah satu surface yang baru. Dan surface ni, kalau saya extrude, terhasillah objek yang macam tu. So kita boleh nampak lah how easy to create another object. Object within object. So ini pun kalau saya insert, saya extrude, dia akan keluar. So apa lagi yang boleh kita buat dekat sini? This one, saya insert dan saya scalekan dia punya insert tu ikut paksi X. Kita boleh kecilkan, and kita boleh extrude, kita boleh rotate ikut Y, rotate ikut X, and kita extrude lagi, kita rotate lagi ikut X, kita extrude lagi, and kita boleh insertkan lagi, and kita boleh extrude lagi, and you get the idea. Daripada sini nampak ni betapa sekejapnya kita dah cipta satu objek. Tak tahulah objek apa ni, tapi you get the idea lah. Kita kalau nak buat 3D ni, kita kena ada reference untuk design something out of scratch yang datang daripada idea kita memang agak susah lah. Tapi kita kena ada reference, kita nak buat objek apa. So daripada objek tu lah kita boleh nampak, daripada reference kita boleh nampak bahagian mana yang kita nak tarik keluar, bahagian mana yang kita nak bengkokkan. So itu adalah insert. Operation dia simple, tapi macam-macam boleh kita buat dengan insert. Satu lagi gerakan yang boleh kita buat dalam Blender adalah untuk membuat multiple selection. Multiple selection ni kalau kita contoh nak select face yang ini dan juga face yang ini. Cara dia, kita tekan face yang pertama, kemudian dengan menekan button shift pada keyboard, jangan lepas, kita klik pada surface yang kedua. Dan seterusnya lah, kalau kita nak yang ketiga, tekan shift lagi, jangan lepas, and klik pada surface yang ketiga. Ini membolehkan kita membuat multiple selection, sama ada multiple selection untuk face ataupun multiple selection untuk edge ataupun multiple selection untuk vertex.
Okey, seterusnya saya akan tunjukkan satu lagi teknik editing yang biasa digunakan, iaitu subdivide. Subdivide ni dia akan memecahkan surface yang sedia ada kepada beberapa bahagian surface yang lebih kecil. Cara dia senang. Kita klik pada permukaan tersebut, kemudian klik kanan and pilih subdivide. Dia akan pecahkan surface itu kepada 4 bahagian. Kalau kita nak subdivide lagi sekali pun boleh. Kita klik lagi sekali, subdivide, dan seterusnya lah. Dia akan subdivide seberapa banyak yang kita nakkan. Cuma kalau tak perlu subdivide, kita tak perlu subdivide terlalu banyak. Sebab apa? Poligon-poligon yang banyak ini akan menambah masa untuk render nanti. Sebagai contoh, kalau saya undo sikit dia punya step ke belakang, okay, katalah saya cuma nak subdivide di bahagian itu saja. So saya klik di bahagian itu dan subdivide cuma di bahagian itu sahaja, tanpa melibatkan subdivision pada bahagian-bahagian yang lain. And once kita dah ada subdivision macam ni, kita boleh buat semua operation yang pernah kita buat sebelum ni, seperti extrude, insert dan sebagainya lah di setiap bahagian-bahagian ini. Okey, sekarang saya akan demo macam mana untuk kita buat meja yang simple dengan menggunakan semua yang telah kita belajar daripada lesson hari ini, termasuklah dengan lesson minggu lepas. Dan gerakan ini saya akan buat dalam video secara time lapse. Okey, dengan menggunakan beberapa pergerakan yang dah kita belajar pada lesson 1 dan lesson 2, termasuklah contohnya seperti scale, insert, extrude, subdivide, kita dah boleh buat satu meja yang simple macam ni. Alright, jadi saya ringkaskan untuk lesson minggu ni, kita dah belajar bagaimana cara untuk kita membuat objek primitif, kita dah belajar macam mana cara untuk membuat extrude, kita dah belajar macam mana untuk membuat selection dari segi vertex, selection untuk edges dan selection untuk faces, dan yang paling penting macam mana untuk kita keluar dan masuk di dalam object mode dan juga edit mode. Jadi itu saja lesson untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada lesson yang seterusnya. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum.